إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sini bunti mana? Wal muradu bunti. Wal muradu birrajuli wal mar'ati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا. Ini merujuk kepada warrabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata, yaitu menyentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabi. Jadi laki-laki dan perempuan itu siapa dia? Wal muradu, dan bermula murad, yaitu maksud birrajuli dengan laki-laki, wal mar'ati dan perempuan itu adalah khabarnya zakarun wa unsa. Zakarun wa unsa, yaitu laki-laki dan perempuan yang sifatnya balagha, sudah sampai kedua-duanya hadda syahwati, yaitu had syahwat, urfan, secara uruf. Baik. Jadi dia kata di situ, di dalam tu, iaitu kata Imam Bajuri, tertinggal spek. Dah bergalau-galau lah tu. Bukan, spek dah benda kek tu pun jauh. Dah 2 teropong ni jam. Dah tua lah tu. Weh. Walaisal muradu bihima az-zakar al-baligha wal unsal balighata, dan bukan yang dikehendaki dengan kedua-duanya, yaitu laki-laki dan perempuan itu laki-laki yang sudah baligh dan perempuan yang sudah baligh. Bukan bererti yang dikatakan menyentuh laki-laki dan perempuan itu bukan bererti perempuan atau laki-laki yang sudah baligh. Wa in kana dzalika haqiqatahuma, sekalipun adalah yang demikian itu, yaitu laki-laki baligh dan perempuan yang sudah baligh adalah hakikat yang dikehendaki. Baik. Wa illa, seandainya tidak, yakni dimaksudkan situ laki-laki dan perempuan yang baligh, la kharaja as-sabiyyu was-sabiyatu wa in balagha hadda syahwah. Nescaya terkeluar, yakni tidak termasuk kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan, wa in balagha, dan sekalipun telah sampai kedua-duanya, yaitu as-sabi was-sabiyah, hadda syahwah, yaitu had syahwat. Maknanya perempuan walaupun tak baligh, tetapi kalau dipandang
sampai naik syahwat, maka dia kata membatalkan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sampai had syahwat? Dia kata balagha hadda syahwati ay yaqinan, iaitu secara yakin. Falau syukka, maka seandainya dikhawatiri, makna tidak diyakinkan, orang tak nak perempuan macam ni, umur 7 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, fala naqda, maka tidak membatalkan. Kalau memang yakin orang tak ingin dengan budak umur 5 tahun, melainkan kalau tabiat yang sebaliknya. Tetapi kalau orang yang tabiatnya sejahtera, maka budak umur 5 tahun, 4 tahun tak tergamak dia. Tapi kalau sampai usia 11 tahun katakan, 12 tahun, walaupun dia belum balik lagi, maka yakin orang, kalau orang yang tengok tu nanti naik nafsu dia, maka terbatal wuduk kalau menyentuh, sekalipun belum balik lagi. Tetapi kalau seandainya disyaki sahaja, adakah orang berasa nak ke budak yang seperti ini? Ragu-ragu, mungkin dia, mungkin tidak. Fala naqda, maka tidak membatalkan wudu. Baik. Kemudian wal muradu bil mahrami man haruma nikahu. Boleh tak? Saya tengok sekejap. Kalau power benar kan tak boleh dah. Ngam. Boleh. Baik. Baik. Wal muradu bil mahrami, dan bermula murad yang dimaksudkan bil mahram, dengan mahram itu ialah man haruma, mana-mana orang yang haram nikahuha, oleh bernikahnya. Maknanya laki-laki tadi haram bernikah dengan dia, itu dipanggil mahram. Baik. Kenapa pula diharamkan bernikah? Ni dipanggil illat daripada haruma. Illat daripada haram bernikah. Apa mana illat? Sebab apa haram nikah? Tu. Sebab apa pula haram nikah dengan dia? Li ajli nasabin, kerana disebabkan oleh nasab. Seperti antara anak dengan mak, anak laki-laki dengan mak dia, anak perempuan dengan bapa dia, ya, adik-beradik perempuan dengan adik-beradik lelaki, itu dipanggil haram dengan sebab nasab. Aw radha'in, atau haram dengan sebab penyusuan. Radha', penyusuan. Seperti seorang laki-laki menyusu dengan seorang perempuan, maka haram si anak susuan bernikah dengan ibu susuannya. Atau ibu susuannya itu ada anak perempuan, dia laki-laki menyusu ketika kecilnya, cukup syaratnya sebanyak 5 kali susuan, maka bila dia dewasa, dia tidak boleh bernikah dengan anak susuan dia. Haram dia bernikah. Baik. Dan tidak sah pula lagi, ya. Au musaharatin, atau persemendaan, iaitu berambil-ambilan anak menantu. Mertua dengan menantu, itu musaharah, maka tidak boleh berkahwin dan tidak sah dia berkahwin. Baik. Wa qawluhu min ghairi ha'ilin. Baik. Jadi dia kata tadi, iaitu laki-laki yang menyentuh perempuan ajnabi, maknanya bukan nasab dia, bukan radha' dia, bukan musaharah. Maknanya bukan dia punya nasab, bukan susuan dia, dan bukan mertua dia, atau bukan menantu dia. Baik. Kemudian sentuhan itu min ghairi ha'il, daripada ketiadaan ha'il, penghadang. Penghadang ni seperti mana kain, contoh dia. Kain diletakkan di atas tangan, kemudian laki-laki ini menyentuh tangan perempuan tersebut, tapi ada penghalang, atau kita kata ha'il lapik. Min ghairi ha'ilin,
daripada ketiadaan sebarang lapik yang melapik. Baik. Itu hal. Yakhruju ma law kana hunaka hailun. Keluar oleh barang yang jikalau adalah di sana itu hail, iaitu pelapik. Fala naqdha, maka tidak membatalkan wudu hina idzin, ketika itu. Ketika bila? Ketika ada pelapik. Baik. Di dalam apa kata dia? Kata di dalam, dia kata wa qawlu mubtada'un khabaru wa qawluhu yakhruju la akhirih wa qawlu ma law kana. Baik. Dia kata ma law kana hunaka hailun. Melainkan dia kata kalau di sana adanya lapik. Artinya walau raqiqan, sekalipun lapik itu raqiq. Raqiq itu makna apa? Nipis. Walaupun nipis, kain yang tipis sekalipun atau plastik yang tipis diletakkan di diletakkan di tangan, tersentuh, maka dia kata tidak membatalkan kerana hail. Lapik tadi ada. Walaupun lapik itu nipis, tak mengapa. Yang sifatnya lapik yang nipis itu yamna'ul lamsa, menegah al-lamsa, iaitu sentuhan. Tak berlaku sentuhan secara langsung, terlamas. Walau kasura al-wasakhu 'alal basharah fa in kana minal irqi naqadha lamsuhu li'annahu kal juz'i minal badan bi khilafi ma idza kana mutajammidan min ghubarin. Ni pula walau kasra al-wasakhu, dan jikalau banyak dakinya, 'alal basharah, di atas kulitnya. Maknanya sekalipun dia kata tadi orang ni jenis tak mandi, setahun tak mandi, kemudian pula lagi dia punya peluh-peluh tadi itu jadi daki dia, daki tebal, seolah-olahnya dia daki macam pelapik dah tu. Jadi macam mana? Tengok dia kata, daki yang tebal tu punca daripada mana? Fa in kana minal irqi, maka seandainya adalah wasakh, yakni daki tadi, minal irqi, datang daripada peluh, naqadha lamsuhu, maka dia kata membatalkan wudu oleh menyentuhnya. Makna kalau sentuh batal wudu. Kalau dia terbentuk daripada peluh, kenapa pula dia kata boleh membatalkan? Li'annahu, kerana sesungguhnya ia al-irqu tadi, wasakh tadi yang terjadi daripada daki yang terjadi daripada peluh tadi, kal juz'i minal badan, seperti sejuzuk daripada badan. Dikira sebahagian daripada badan dia. Tapi saya rasa orang Seremban tak ada macam tu dah. Kalau ada wallahu a'lam lah, ya. Bi khilafi ma idza, bersalahan barang yang apabila adalah ia, yakni daki yang ada pada badan tadi, mutajammidan, iaitu beku, satu benda yang beku, min ghubarin, daripada debu. Makna debu duduk di padang pasir katakan, atau memang di jalan. Kalau debu dia kata disentuh tak batal. Tapi kalau peluh batal. Baik, ini jadi ke? Ini kira bukan jadi tak jadi. Ini kira hukum fiqh. Hukum fiqh ni banyak pelik dia. Dipanggil fiqh takdiri. Fiqh yang ditakdirkan. Hukum tak jadi, tapi ada dah. Kalau jadi dah macam tu, ini hukum dia. Baik. Wal khamisu, dan yang kelima, terakhir, yang membatalkan wudu, wa huwa akhirun nawaqidhi. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, wa huwa, dan bermula ia, yakni yang kelima itu adalah khabarnya akhirun nawaqidhi, iaitu yang paling akhir pembatal-pembatal bagi wudu. Apa dia? Masu, khabar bagi khamis dah. Masu, iaitu sentuh farjil adami, iaitu kemaluan anak Adam, bibatinil kaffi, dengan menggunakan tapak tangan. Ini masalah dari segi bahasa saja. Lamsu dengan masu. Masu
dengan tapak tangan. Lamsu dengan seluruh tubuh. Dengan kulit tangan ke, dengan belakang tapak tangan ke, dia colek dia punya isteri dia belakang tapak tangan. Nama lamsu. Tapi kalau menggunakan tapak tangan menyentuh kemaluan dipanggil masu. Ini bahasa Arab. Baik. Dia kata sentuh kemaluan anak Adam bi batinil kaffi, dengan tapak tangan. Nih, tapak tangan yang ini. Baik. Di mana dikatakan tapak tangan tu? Dia kata baik. Dia kata di dalam walau syalla'ah wa ta'addadat la zaidatan laysat ala samtil asliyah walau ishtabahat az-zaidatu bil asliyati kana an-naqdu manutan bihima la bi ihdahuma li'anna la nanqudu bisyakki. Baik. Dia kata sekalipun yang disentuh tu syallak ni apa dia? Dia kata orang mati pucuk. Ya, makna kemaluan yang tak berfungsi lagi dah. Au ta'addadat, ataupun dia kata kemaluan disentuh itu adalah kemaluan yang bukan satu tapi lebih. Wallahu a'lam lah, ya. Baik. La zaidah, tidak yang bertambah. Yang bertambah macam mana? Laisat ala samtil asliyah, yang bukan di atas rupa yang asal. Maka kalau bertambah, dia kata yang itu tidak dikira kalau seandainya bukan atas rupa yang asal. Walau ishtabahat, dan seandainya ada keserupaan az-zaidatu yang bertambah itu bil asliyah, dengan yang asal, sama rupa dia. Macam mana? Kana naqdu manutan bihima, maka membatalkan air sembahyang itu tergantung terkait dengan kedua-dua yang bertambah yang rupanya sama tersebut. La bi ihdahima, tidak dengan salah satu daripada keduanya. Kalau seandainya dia kata sama rupanya, maka berlaku macam mana? Iaitu dua-duanya itu membatalkan. Baik, bukan salah satu sahaja. Baik, yang ini kita sambung terus ke bawah ni, ya. Kita baca balik luar. Ada juga dalam ni saya tak sempat tak terbaca, tuan-tuan. Cerita dia detail benar. Habis dia cerita semua di mana tahap mana membatalkan bagi orang lelaki dan orang perempuan. Jadi cukuplah. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan maka batal. Baik. Kalau ada masalah tu bolehlah ditanya, nanti boleh saya jawab. Ya, tapi saya nak cerita tu tak payahlah. Detail benar dah pula. Baik. Bi batinil kaffi min nafsihi wa ghairihi, zakaran aw unsa, saghiran aw kabiran, hayyan aw mayitan. Baik. Maknanya dia kata menyentuh faraj anak Adam dengan tapak tangan, sama ada daripada tapak tangan itu daripada dirinya sendiri atau daripada orang lain. Ya. Baik. Nafsihi maknanya daripada kemaluan dirinya, wa ghairihi atau kemaluan orang lain. Zakaran maknanya dia tentu tapak tangan ni sama ada dia ataupun orang lain. Zakaran au unsa, sama ada laki-lakinya kemaluan ataupun perempuan. Saghiran au kabiran, sama ada masih anak kecil atau sudah dewasa. Hayyan au mayitan, sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Maknanya
Kalau dah mati, harta terpotong sekalipun jumpa tengah jalan, rupanya rupa asal. Ya, zakar orang laki-laki terpotong, terjatuh tepi jalan, dia pergi ambil, tak ada lapik, maka batal air sembahyang. Tapi kalau dah dilenyek, dia dah jadi macam apa? Tak tahu apa nak sebut dah, tak nampak rupa asal dia, maka tidak membatalkan. Baik. Tapi orang tak pernah ambil tanpa lapik lah, berlapik lah. Ya. Baik. Kemudian dia kata walafzul adami, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya menyentuh dengan tapak tangan tadi sama ada dia kata kemaluan tu dirinya sendiri atau kemaluan orang lain, ataupun laki-laki punya kemaluan ke, perempuan punya kemaluan ke, dia kecil lagi ke, dia dah besar ke, dia hidup ke, dia mati, maka batal. Kemaluan kena pakai sarung tangan. Ya, kalau sarung tangan pakai kain. Dia gulung tangan dia, kemudian disapukan. Sapukan perlahan-lahan. Jangan digosok-gosok, ya, makruh. Kemudian pula lagi kalau kita buka kita punya sarung tangan gunakan tanpa pelapik, makruh. Terus kita sentuh dia punya kulit dia. Baik. Walafzul adami, kadang kita istinjakkan dia, kadang-kadang kita bersihkan najis dia kan. Jadi maknanya jangan kita tak pakai sarung tangan. Walafzul adami saqitun fi ba'di nusakhil matni wa kadza qawluhu wa massu halqati duburihi. Baik. Lafaz adami ni, dia kata masul farji, ya. Adami tak ada. Dia tak ada sebut perkataan adami. Ini satu komentar je. Saqitun gugur fi ba'di nusakhil matni, di dalam sesetengah matan. Wa kadza qawluhu wa massu halqati duburihi. Demikian juga perkataannya dan menyentuh halqah dubur, iaitu sentuh halqah dubur. Ya, maknanya dubur dia yang tempat pertemuan tu, maknanya dia lengkung dia tadi tu, ya, tempat keluar najis, situ disentuh maka batal. Ai al-adamiyyi, maknanya di situ duburnya dubur anak Adam. Yang kudu itu membatalkan wudu alal qaulil jadid, menurut pendapat yang baharu Imam Syafi'i ketika di Mesir. Maknanya untuk menyentuh, hukum menyentuh dubur ada dua. Wal qadim la yanqudu mashu halqati, dan menurut qaul yang qadim ketika Imam Syafi'i di Iraq, la yanqudu tidak membatal oleh menyentuh, iaitu dubur, tak membatalkan. Baik. Jadi sekarang ni dia kata dua hukum. Pertama dia kata batal, kedua tak batal. Yang kata tak batal itu pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir. Ketika di Iraq. Ketika di Mesir dia kata batal. Baik. Maka nak pakai yang mana? Pakailah pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, dan itu adalah qaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad. Dan pendapat yang qadim ketika di Iraq itu dikatakan pendapat yang dhaif ataupun lemah, tak terpakai. Baik. Wal muradu biha, dan bermula murad dengannya dengan halqah, iaitu halqah dubur itu di mana? Multaqa al-manfadhi, iaitu tempat pertemuan lubang dubur tadi. Baik. Wa bi batinil kaffi ar-rahatu, dimaksudkan dengan tapak tangan itu adalah yang ini, rahah nama dia, tapak tangan ni, yang ini. Ma'abutul asabi', serta perut anak jari. Perut anak jari ni rahah, ni perut anak jari, yang ini dimaksudkan. Baik. Wa kharaja, dan tidak termasuk bi batinil kaffi, dengan perut tapak tangan, ataupun dikatakan tapak tangan itu adalah zahiruhu, yang di belakang ini. Wahirfuhu, dan yang di tepi-tepi ini. Tepi-tepi tak masuk. Tepi tak masuk. Baik. Wa ru'usul asabi', dan kepala jari. Ni di hujung ni tak masuk. Tidak membatalkan. Makna sentuh kemaluan dengan hujung ni tidak batal. Wa ma bainaha, dan apa jua yang di antaranya. Fala naqdha bidzalika, maka tidak membatalkan dengan demikian itu. Artinya ba'da tahamulil yasir, setelah kita rapatkan ke tapak tangan dan tekan sedikit. Mana yang kena dengan tapak tangan kita ni, kesemuanya membatalkan. Dia kata macam ni, tekan. Maknanya asalkan kena membatalkan. Tepi ni tak kena, maka tak membatalkan. Sebab tu kalau anak kecil nak kencing,
dia boleh sepit dengan jari dia aja. Sepit maka tidak membatalkan. Makna pusing macam ini, dia pusing ini tak membatalkan. Tapi kalau macam ini khawatir dia terkena pula yang lain, batal. Kalau ini maknanya selamat sebab di tepi-tepi ini tidak membatalkan wudu. Baik. Kalau orang dewasa macam mana? Dia pegang macam ni batal tak wudu dia? Tak batal. Tapi kalau kencing batal tak? Batal lah, dah terkencing. Tapi kalau masa dia pegang tak batal, ya. Baik. Faslun. Tajuk baru. Fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Baik. Ini bab mandi wajib. Ini kadang-kadang kita pun dah lama dah. Tapi mandi wajib pun kadang-kadang masih tak lulus. Dia jagalah, ya. Kitab fiqh ni dia halus. Orang tamu kitab fiqh orang tua kita, dia halus. Sampai mandi wajib suruh mencangkung, ya. Kenapa? Karena segala ruang-ruang yang patut dia basuh tu lebih kena. Berdiri takuti ada tempat yang tidak kena. Baik. Dalam kitab-kitab fiqh orang tua kita dia memang detail. Faslun, ini satu fasal. Baik. Fi mujibil ghusli, pada barang yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu, dan ghuslun yang dibaca dengan ghin yang berbalik depan. Lughatan artinya sayalanul ma'i, aliran air ala syai', atas sesuatu mutlaqan secara mutlak. Itu makna air mengalir, itu namanya al-ghuslu. Wa syar'an, dan pada syarak itu artinya sayalanuhu, yaitu mengalir air ala jami'il badan, di atas keseluruhan badan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, ada niat yang tertentu, maka dipanggil dia ghuslu. Makna mandi, ya. Kalau ghuslu makna basuh, kalau ghuslu makna mandi. Baik. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, dan bermula yang mewajibkan mandi itu sittatu asya', ada 6 perkara yang wajib mandi. Salah satu minha tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'u, 3 daripadanya, daripada 6 perkara itu, tashtariku berkongsi, fiha padanya, pada 6 perkara di antara laki-laki dan perempuan. Maknanya kalau laki-laki pun kena, perempuan pun kena mandi juga. Baik. Kemudian yang pertama dia kata sebab kena mandi, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Apa 2 khitan? Iaitu 2 yang bersunat, 2 tempat bersunat. Mana? Pertama laki-laki, iaitu dipotong kulit kulup dia, tu khitan laki-laki. Perempuan dipotong sedikit di tempat yang kita dah ketahui. Jadi bila berlaku, dia kata masuk khitan tadi tu, yang kemaluan laki-laki tadi, yang berkhitan dia menyentuh kepada khitan perempuan, maka Nabi mengatakan bila bertemunya 2 yang khitan tersebut, maka wajib mandi. Baik. Tu orang tanya, habis kalau perempuan tak sunat macam mana? Kena mandi juga ke? Memang kena mandilah, ya. Ini bahasa disebut oleh Nabi iltiqaul khitanaini, bahasa yang lembut, maknanya bertemu 2 yang khitan, itu bahasa lembut. Kalau bahasa lebih daripada tu, wallahu alam lah, ya. Tuan-tuan faham sendirilah, ya. Baik. Baik. Kemudian dia kata, wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa'u bi'ilaji hayyin wadihin. Wallahu a'lam. Kita sambung kemudian tuan, ya.
Dia panjang, sekarang kita tergantung pula. Kita nanti berhenti, kita ambil wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'u bi ilaji hayyin. Wallahu a'lam. Atasmu wahai orang-orang yang salikin, orang yang menjalani perjalanan untuk wusul ke hadrat Allah Ta'ala, untuk melakukan ibadat, segala yang wajib syar'iyah, segala yang wajib yang dinisbahkan kepada syarak. Kalau syarak mewajibkan, maka wajib pula kita belajar. Baik, bagaimana kita nak belajar ni? Sampai batalkan sembahyang, bagaimana berwudu, maka wajib kita belajar. Baik. Dan barang yang lazim engkau meninggal akan dia. Makna kena tahu juga apa benda yang tak boleh kita buat dan wajib kita tinggalkan. Kalau wajib kita tinggalkan, maknanya wajib kita tahu. Apa dia? Daripada makna iaitu segala yang ditegah oleh syarak. Maknanya kalau syarak tegah, maka hendaklah kita belajar. Kena tahu. Supaya tujuannya kita belajar itu engkau tinggal akan dia, bukan engkau lakukan. Maknanya engkau tinggalkan dia. Tahu yang judi itu haram, maka tinggalkan judi. Apa jua yang Islam haramkan, maka hendaklah ditinggalkan. Dan kita kena tahu apa benda yang Islam larang kita buat. Yang demikian itu. Dan jika tiada, makna kalau kamu tidak belajar, maka betapa, yakni bagaimana engkau mengerjakan dengan taat yang tiada engkau ketahui akan dia, yakni akan taat itu apa dia, apa taat tersebut. Tak tahu kita taat tu macam mana. Dah. Baik. Dan betapa ia, bagaimana ia, taat tu bagaimana, apa hakikat dia. Dah. Macam mana yang dikatakan taat tersebut? Kalau orang sufi, ya, disuruh dia sembahyang, adakah kerana kalau menginginkan sesuatu apa, bagaimana wajib bahawa engkau berbuat, yakni yang taat tadi? Atau betapa engkau menjauhkan maasi, maknanya bagaimana engkau hendak menjauhkan maksiat-maksiat yang tiada engkau ketahui bahawasanya ia, maksiat itu maksiat, satu maksiat. Engkau tidak mengetahui yang itu maksiat, bagaimana engkau nak meninggalkannya? Baik. Sebab itu kalau sekadar kita mengatakan iaitu mengambil hak orang lain itu haram, itu maksiat, betul. Tapi bagi orang sufi, dia lebih mendalam daripada itu lagi. Kadang-kadang dilihat apabila melihat sesuatu yang datang daripada manusia dengan menyangkakan itu memang daripada manusia, pada orang sufi itu satu maksiat. Kan lupa ianya daripada Tuhan, daripada Allah, cuma dizahirkan kepada orang tersebut. Atas jalan dipanggil tajallil af'al. Tapi kalau orang tak tahu macam mana? Orang tak tahu tak ada apalah. Tetapi kalau orang yang tahu, dia kata itu maksiat bagi ahli sufi. Baik. Hingga jangan jatuh dirimu. Jangan jatuh dirimu di dalamnya, di dalam maksiat tersebut. Maka ibadah pada syarak itu seperti bersuci. Yang ni nak kena tahu, yang kita belajar sekarang lah. Bersuci, mandi, ya, berwudu, dan sembahyang, dan puasa, dan yang lain daripadanya, daripada bersuci, sembahyang, dan puasa. Wajib bahawa engkau belajar akan dia. Belajar, sembahyang, bersuci, puasa, dan lain-lain lagi. Wajib kita belajar. Dengan segala hukumnya, iaitu apa hukumnya. Yang kita kata wuduk tadi, ada wuduk yang sunat, ada wuduk yang wajib. Kita kena tahu. Dan segala syaratnya. Bagaimana syaratnya berwuduk? Baik. Hingga engkau dirikan dia. Ibadah itu
maka sehingga dia kata hingga engkau dirikan dia, makna dirikan melaksanakan ibadah tersebut. Kalau wudu, laksanakan wudu tersebut dengan tahu hukumnya, dengan tahu syaratnya. Nah, maka terkadang ya, kadang-kala engkau mengekalkan atas sesuatu, maknanya engkau konsisten melakukan sesuatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan dia atasmu air sembahyang kamu tak tahu. Rupanya perbuatan kamu selama kini menyebabkan air sembahyang kamu batal, walhal kamu merasakan itu tidak membatalkan air sembahyang. Kenapa? Lantaran daripada tidak belajar. Kadang-kadang dia kata bukannya kita buat tu baru setahun, sepanjang kita balik sampai sekarang tak tahu pun rupanya itu membatalkan sembahyang kita, membatalkan air sembahyang kita. Dan sembahyang kamu batal pula sembahyang. Tak tahu perkara itu membatalkan sembahyang kita. Baik. Dan yang mengeluar keduanya itu jatuh keduanya atas yang berbetulan sunat, dan engkau tiada mengetahui dengan demikian itu. Dan kadang-kadang dia kata air sembahyang yang kamu ambil tu kamu ingat wajib, rupanya sunat. Dah, sembahyang yang kamu lakukan itu cuma sunat, kamu ingatkan wajib. Bertahun-tahunlah kamu menyangkakan demikian. Dan engkau tiada mengetahui dengan demikian itu, dan kamu tak tahu langsung yang kamu lakukan itu bukan benda wajib, itu adalah benda sunat. Maknanya apa dia? Melakukan sesuatu atas dasar kejahilan, bukan atas dasar tahu. Dan terkadang melintangi bagimu sesuatu yang kesamaran. Melintangi maknanya kamu terdedah kepada sesuatu kesamaran, sesuatu benda yang celaru, yang kamu tidak tahu, kamu syak, dan tiada engkau dapat akan tempat bertanya akan dia, akan satu yang kesamaran tadi. Tak ada orang nak bertanya. Dengan siapa kamu nak bertanya? Daripada yang demikian itu, dan tiada engkau mengetahui dan tiada engkau belajar akan dia. Nak bertanya tak ada orang, dan engkau tidak mengetahuinya, dan pula lagi engkau tak nak belajar, lagi susah. Maknanya dia kata kadang-kala memang bukan daripada kamu kesalahan, tak ada orang mengajar. Itu tak salah kamu. Maknanya para ulama tak mengajar. Itu maksiat para ulama. Maksiat orang alim tidak mengajar. Maksiat orang alim tidak murajaah. Murajaah tu apa dia? Dia tak mau baca kitab. Dia leka baca file, contoh dia. Dia leka main game. Dia leka baca viral. Orang viral sini dia baca viral orang. Tak betul atau tidak dia tak tahu. Dia baca aja. Kitab tak mau baca. Itu maksiat orang alim. Maksiat orang alim tak mau mengajar. Maksiat orang alim. Orang hafal Quran tak mau baca Quran. Itu maksiat orang hafal Quran. Dah. Maksiat imam tak mau jadi imam. Dia imam tak nak jadi imam. Maksiat dah tu. Dah. Dia Bilal tak mau azan. Walhal dia Bilal. Itu maksiat bagi diri dia. Orang bukan alim, dia pergi mengajar, maksiat bagi diri dia pula. Orang alim tak baca kitab, tak murajaah, maka dia kata tak ada siapa yang nak mengajar dia. Siapa punya salah? Orang alim salah, tak mau mengajar. Kalau ada orang alim, dia tak mau belajar, itu dia yang salah. Baik. Dia kata dan tiada engkau belajar akan dia. Makna ada orang alim tapi tak mau belajar. Dia kata orang alim apa? Dah. Straight ya, tak ada lawak langsung. Kan? Orang belajar ni nak ceria-ceria dah. Nak ceria-ceria pergi padang bola lah. Itu golak-golak kan? Baik. Atau tengok Raja Lawak. Yang itu memang kelakar. Tapi kalau belajar bukan tempat berlawak, kan? Masyarakat tak mau belajar, maka masyarakat menjadi jahil juga. Jadi kalau berlakulah seperti ini, dia kata dia khawatiri nanti lama beribadah. Sembahyang dah banyak tahun dah. Tarawih dah sampai 50 tahun, 60 tahun bertarawih. Rupa-rupanya banyak kelompongan. Ambil air sembahyang tak sah. Sembahyang sah ke kalau air sembahyang tak sah?
Maknanya dah puluh tahun semayang tak sah rupa dia. Sebab itu Ghazali kata, untuk mencapai ibadah yang sebenar ini, pertamanya kenalah belajar ilmu tauhid, kena belajar ilmu fiqh. Belajar ilmu tauhid supaya engkau kenal siapa yang engkau sembah itu. Dah. Kemudian belajar fiqh supaya ibadahmu itu sah di sisi syarak. Bukan ibadah yang tak sah, ibadat yang sah. Baik. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula atas ibadah yang batin. Nah, itu dia kata ibadat, dia kata tadi itu, iaitu mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu fiqh, ya. Kesemuanya itu dia kata tertumpu kepada ibadah yang batin, yaitu tempat perjalanan hati. Ini tasawuf. Itu yang mencantikkan bagi ibadah, bagi iman, kan? Bukan mencantikkan roman, mencantikkan iman. Baik. Maka dia kata tauhid ke fiqh ke mana perginya? Dia pergi kepada ibadah yang batin, ibadah yang batin, yang di dalam, yang iaitu tempat perjalanan hati, ya. Wajib bahawa belajar engkau akan dia, yakni perjalanan hati tersebut. Nah, kena belajar yang ini kamu kena belajar, iaitu dia kata ilmu yang ketiga daripada tauhid, fiqh, kemudian satu lagi ilmu tentang perjalanan hati yang dikatakan sebagai ilmu batin. Bukan ilmu sakti batin, batin itu dalaman, iaitu ilmu hati. Ilmu hati artinya ilmu tasawuf. Kalau orang yang mengaji ilmu tasawuf yang mukasyafat, dia tak kata hati, dia kata ruh. Lebih dalam lagi. Dia kata iaitu belajar tentang ruh, perjalanan ruh. Yang ini dia kata perjalanan hati. Dalam hati ada apa? Dalam hati ada ruh, salah satu daripadanya. Maka dia kata di situ kaji sampai ke situ. Dia kata kaji tentang perjalanan hati seseorang, yang di dalam itu ada nafsu, ada roh, ada hati, adanya nyawa. Nah, adanya akal manusia di situ. Maka bagi orang sufi yang tasawuf mukasyafat, maka dia membahaskan tentang ruh, kerana ruh itu min amri rabbi, yang tadbir langsung daripada Allah Ta'ala. Maka situ pula mula nak bahas tu, jangan bahas ruh dulu, bahas tentang hati terlebih dahulu, dipanggil tasawuf muamalat. Baik, jadi dia kata yang wajib tu tasawuf mengaji tentang hati ke tentang ruh? Tentang hati dulu, itu adalah yang wajib permulaannya. Itu dia kata di sini, perjalanan hati wajib bahawa belajar engkau akan dia, tentang perjalanan hati tersebut. Tentang apa dia? Daripada tawakul, daripada maknanya iaitu dipanggil bayan. Daripada tawakul artinya tawakul. Tawakul itu apa dia? Itu kita menyerahkan, maknanya mewakilkan kepada Tuhan. Semua urusan tu wakil ke dia, beri ke dia balik. Dan tafwid, yakni menyerah diri, serah diri bulat-bulat. Tafwid. Sebab itu kalau orang sufi dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu faham baik-baik. Inna lillah, daripada Allah, dan inna lillah, sesungguhnya bagi Allah. Memang segala dah bagi Allah. Dia kata minallah billah ilallah, mak daripada Allah, dengan Allah, dan untuk Allah Ta'ala. Maknanya inna lillah, kita ini untuk Allah, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah dikembalikan semua. Apa dikembalikan? Yang itu kalau tasawuf mukasyafat mengatakan segala afal diri dia kesemuanya dipandang, dikembalikan semula datangnya daripada Allah Ta'ala. Cuma tempat tajalli, tempat nyata perbuatan itu pada diri seseorang. Maka kalau begitu tafwid, serah semula kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan ridha dan sabar, ridha dan sabar, dan taubat
dan ikhlas, dan yang lain daripada yang demikian itu. Maknanya yang lain daripada sebutkan tadi, semua itulah kena tahu. Belajar dipanggil basic dalam ilmu tasawuf. Itu kena wajib pada setiap orang, supaya hidup ini tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Manusia hidup penuh dengan helah. Kan, helah terlampau banyak. Kenapa tak bangun pagi-pagi? Ada helah, lambat tidur. Kenapa itu, kenapa ini, helah penuh. Kenapa tak wirid, gigi sakit? Tapi orang tanya dia, boleh pergi KFC? Tak apa, ada kereta. Ini untuk dunia tak ada helah, tapi ada usaha ke arah itu. Tapi untuk akhirat banyak helah. Itu manusia, dia penuh dengan helah dia. Sebab itu tidak ada tawakul. Kenapa? Kerana helah terlalu banyak. Tawakul tak ada, tafwid tak ada, semua tak ada, ridha pun tak ada. Kita penat menanam, tiba-tiba datang burung, ambil habis dia kata buah-buahan kita. Tak ada ridha. Sabar pun tak ada. Taubat apatah lagi, banyak alasan. Masa kita orang nak cepat, tak payahlah istighfar banyak-banyak, cukup dah 3 kali. Itu pada permulaan. Sebelum sampai satu tahap, dia melihat datang daripada mana segala kejadian. Akhir akan datang ini, tawakul datang, tafwid datang, bila tidak putus-putus mata hatinya syuhud kepada Allah Ta'ala. Kalau ada putus mata hati daripada syuhud terhadap af'al Allah Ta'ala, maka takkan datang tawakul, takkan datang. Tafwid pun tak ada, taubat pun tak ada, ikhlas pun tak ada. Sebab dianggap semua daripada dia, bukan daripada Tuhan belaka. Datang daripada Tuhan ini, datangnya daripada mana? Daripada ilmu tauhid. Memang ada perbahasan dia. Baik, kesemuanya daripada Allah Ta'ala belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kita bahaskan dulu. Seperti yang lagi akan datang sebutannya insya-Allah Ta'ala. Dia akan sebutkan nanti pada masa yang akan datang. Dan wajib bahawa belajar pula akan segala manahi. Manahi ni apa? Tegahan-tegahan. Yakni segala yang ditegah akan dia, yang iaitu lawan bagi segala perkara ini. Maknanya apa dia? Dia kata wajib tawakul. Tidak tawakal itu ditegah. Wajib kita rida. Tak rida itu ditegah. Tapi ada benda yang kita kena tak rida. Contoh, tak rida kepada kezaliman, kekufuran dan sebagainya. Kita tak rida. Baik. Kekufuran tak rida. Kenapa? Kan Allah tak rida. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tak rida kepada kekufuran hamba-Nya. Oleh kerana itu kufur kita tak rida. Dari sudut benda itu, dari sudut takdir kita rida. Kerana datang takdir daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Contoh lawannya macam mana? Seperti pemarah lawan daripada sabar. Dan seperti cita-cita yang panjang, dia panggil tulul amal, bercadang untuk hidup lama di dunia. Macam-macam lah ya, angan-angan yang dipasang, itu, ini dan sebagainya lah. Tujuannya apa dia? Dipanggil tulul amal, iaitu panjang angan-angan untuk hidup lama di dunia. Walhal dunia ini tempat duduk lama ke? Tak. Dunia tempat tumpangan yang sementara, sebelum pulang semula ke hadrat Tuhan, sebelum balik ke alam barzakh, balik ke kampung halaman, kembali semula ke tempat asal, dan tubuh pun kembali ke tempat asal daripada tanah dia dijadikan, maka kembali semula. Habis dunia ini kita kumpul banyak-banyak ni, kita tinggalkan pula. Memanglah itu bukan tempat yang selama-lamanya. Itu semua adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Nak tengok macam mana. Ada harta kamu sombong ke tak sombong? Allah suruh sombong ke tak sombong? Allah bukan suruh sombong. Allah kata apa dia? Ketika munafik cakap kepada orang Islam, kepada kawan-kawan munafik dia, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kamu bagi nafkah, jangan kamu infak, jangan kamu sedekah derma
kepada orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu, sehingga mereka itu berpecah belah. Apa kata Allah Taala? Walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah Taala khazanah langit dan bumi. Allah Taala punya. Jadi yang dia dapat banyak-banyak itu amanah daripada Allah Taala. Tapi salahnya manusia macam mana? Dia dapat sesuatu atau tak dapat sesuatu, panjang angan-angan untuk mendapatkan. Walaupun dia semakin lama semakin tua, semakin lama semakin tua. Ya? Tapi dia cari, yang dia cari itu. Maka rosak dia. Dia panggil tul amal, panjang angan-angan. Dan riak menunjuk-nunjuk, dan kibir, iaitu besar diri, supaya engkau jauhkan dia, supaya engkau jauhkan perkara tersebut. Orang tak kenal diri, maka dia besar dirilah. Baik. Maka bahawasanya ini beberapa fardu yang sudah dinas oleh Allah Ta'ala atas menyuruh dengan dia. Maknanya sebahagian daripada perkara Allah Ta'ala suruh sendiri dalam Al-Quran. Wa 'alallahi fatawakkalul mu'minun. Dan di atas Allah itulah orang beriman bertawakul, serah diri, dan menegahkan dia daripada lawannya di dalam kitabnya yang aziz dan kitabnya yang mulia. Maknanya Allah beritahu dah, ini jangan buat, ini kena buat. Baik, atas lidah maknanya melalui lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wallahu a'lam. Itu contoh-contoh dia lah. Kita baca pada masa yang akan datang. Al-Fatihah.